A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wal karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi Surau Al-Hidayah Pangsapuri Cemara Bandar Seri Permaisuri, barisan imam 1, imam 2, imam 3, dan barisan jawatankuasa Surau Al-Hidayah, kepimpinan blok dan juga kepimpinan tempatan yang berserta hadir pada hari ini. Ada berapa blok dalam? 3 blok. 3 blok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita diberikan kekuatan dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di dalam majlis ilmu pada hari ini. Ada orang dia ada kekuatan tapi tak dapat sampai. Malahan ada orang tiba-tiba ada masalah, macam-macam masalah. Saya pun tadi hampir rasa tak boleh ceramah lah, sebab dah lama benar pengurusi tu bagi tahu dah berceramah kan. Tu saya malas, saya biar je tadi kan. Ragam orang dapat mikrofon tu lah kan. Tapi dia dah je jarang macam tu. Jangan dengar benar. Bahaya tu statement tu. Tak ada mana politik-politik tu. Surah-surah lah kan. Tu dia. Tak ada kena-kena gambar dengan saya lahir Batu Kiki. Batu Kiki Parlimen Jompol. Duduk kat Seremban. Mak saya kat Paroi. Kan Panco, Paroi Don Longging. Apa cerita? Tiba-tiba orang bawa apa hal? Baik kau sebut lemah pantai. Kan Kelumpur sini mana? Ya. Sini mana? Sini Parlimen mana? Banatul Razak kau kan. Dah galak mana datang, dah 2 pangsa puri, 3 pangsa puri sini datang lah. Kan? Lagi pula. Tapi tak ada dah. Jadi politik ni tak hidup tak tidak sepagi cerita pasal politik. Kan? Jadi malam ni Isra Mi'raj, cuma tajuk yang dipilih adalah mati itu pasti. Kan? Mati itu pasti. Jadi sebab apa kita kaitkan dengan mati itu pasti? Sebab dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, setiap tahun dah dengan macam Isra Mi'raj ni kan. Alhamdulillah, saya tengok semua dah jadi remaja lewat dah. Ramailah yang jadi remaja lewat kan. Dan kita dapat tengok macam mana gambaran peristiwa-peristiwa yang berlaku kan, menggambarkan kesan natijah daripada perbuatan manusia di muka bumi, yang mana balasannya itu selepas mati. Mati itu satu hal. Ada orang cakap hidup susah, elok mati je lah. Dia belum tahu lah dia mati lagi tahu daripada dia hidup. Sebab perangai tak semangat pun sibuk minta mati kan. Tu sebab jangan minta mati, jangan minta, tapi ingat mati tu elok. Sebab dalam hadis Nabi sebut, sesungguhnya orang yang paling cerdik itu adalah dia sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematian dia. Ini pertama dah lah tak sadar kan. Sibuklah buat kerosakan atas muka bumi ni, termasuklah merosakkan diri sendiri. Macam-macam buat, melagu-lagukan orang seolah-olah dia tak mati-mati. Itu sebab bila orang meninggal kan, talqin tu dibaca kan, bukan untuk orang yang mati tu, untuk orang yang datang berdiri keliling yang duduk menonggok tu kan. Wahai si fulan, jika ditanya kepadamu siapakah Tuhanmu, maka jawablah, maka ajar siapa tu yang hidup dia tu, yang dengar tu. Ini leko. Dalam tengok orang meninggal dunia tu sibuk ngumpet pasal jenazah dia tu. Dia ni makin tahu. Tak tahulah penasib dalam kubur. Cara cakap macam dia tu tak masuk dalam kubur tu. Faham tak? Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang biasalah 3 perkara orang akan tanya. Pertama, siapa penceramah? Yang kedua, lepas ni makan apa?
Dan yang ketiga, apakah ilmu? Syukur alhamdulillah. Dalam surah Al-Hidayah ni yang tanya apa ilmu dapat. Kan? Bayangkan, dalam pengurusi majlis tadi bercakap tadi pun dah ada beberapa ilmu kita dapat sebenarnya. Perasan ke tidak? Perasan. Lah, saya pun tak perasan. Maknanya alhamdulillah tu tuan pengurusi, ramai yang dapat ilmu tu. Kan? Memang orang kata bab berdebat berdebik tu kan, orang kaitkan saya dengan debat dulu kan. Memang betul lah, kita memang hujah takkan menang orang perempuan. Sebab orang perempuan ni dia lain cara fikir, dia teknikal. Orang lelaki ni berfikiran jauh, benda kecil-kecil langsung tak terfikir, ya? Orang lelaki lah kalau suruh buang sampah duduk dah balik. Wahal masa dia buang sampah tadi menitik-nitik air sampah tu. Bila dia dah buang, dia siap cakap yang tu menitik air tu. Padahal dia sebab dia tadi tu. Jadi maknanya tak dapat dah selesai. Sebab job scope dia buang je. Sapu tu orang lain. Macam tu lah kira. Tapi sebab bukan tak nak lawan orang perempuan, sebab sayang. Bukan takut orang perempuan, sebab perempuan tu menakutkan. Yang tu sebenarnya kan. Jadi tiap-tiap tahun bila bulan Rajab kan masuk, kita pun sambutlah Isra' dan Mi'raj. Yang mana kita pun selalulah mendengar dalam ayat Quran tu, surah Al-Isra' ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, maksudnya Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram hinggalah ke Masjidil Aqsa, dan kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami berkati sekelilingnya, dan kami nampakkan tanda-tanda, sebahagian pada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dia Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Bila turun ayat ni, maka para ulama dulu pun berbincang, berhujah. Ada yang cakap ni roh ya, roh Nabi je yang jalan satu malam tu. Macam mana satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa boleh settle satu malam? Ada yang cakap Nabi mimpi je. Tak kurang juga yang cakap pasal tubuh badan Nabi. Maka bila dikaji-kaji balik, maha suci Allah ayat tu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Tak sebut Muhammad pun. Makna hambanya, siapa-siapa pun Allah Ta'ala boleh perjalankan macam tu sekali. Kalau Allah Ta'ala nak buat hari ni poi semalam sampai pun Allah Ta'ala boleh buat. Macam tu lah kira. Sami value sebut kan, hari ni post semalam sampai, betul kan? Morning postman macam mana nak post tu? Rupanya hari ini post satu malam sampai. Maksud sama, penggunaan tak sesuai. Dia sami value, menteri yang dirindui oleh semua. Kan? Jadi makna memang tubuh badan Nabi betul yang diperjalankan. Bukan kata apa. So kita pun kena yakin macam tu. Sebab kenderaan yang Nabi tunggang, yang Nabi naik, tak sama dengan kenderaan yang kita naik. Tak sama. Kan? Kalau hari ni mungkin kita hari ni memanglah kita yakin. Sebab kita sekarang ni berada pada zaman kecanggihan teknologi. Kita rasa benda tu tak ada masalah. Kalau pada Masjidil Haram naik flight lah sampai ke Masjidil Aqsa, tak ada hal, satu malam boleh settle. Tapi di masa zaman Nabi dulu, sampai ke Masjidil Aqsa naik pula sampai ke langit. Kan? Sampai ke Hadratul Qudus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ke situ. Turun pula balik. Poi balik semula sampai ke Masjidil Haram dalam satu malam. Payah nak percaya tu. Memang hari ni kita percaya sebab apa? Dengan tahap agama tu dah lengkap sampai kat kita. Tiap-tiap tahun kita dengar cerita yang sama, kita faham kisah yang sama, dan kita yakin yang kisah itu benar. Cuma bukan hanya cerita je sama, bukan je penceramah pun kadang-kadang sama, tetapi perangai pun sama. Dah dengar ceramah tu banyak kali dah, macam tu lagi. Astaghfirullah. Kita tahu dalam kisah tu Allah Ta'ala declare, wahai Muhammad, aku jadikan kau sebagai pembawa khabar berita gembira dan amaran buat umatmu.
Dah beritahu. Macam anak-anak kita dapat soalan bocor, tapi tak boleh jawab peksa. Rugi ke tak rugi? Rugi ke tidak? Rugi. Kita dapat soalan siap dengan jawapan. Tak payah dapat buat tu. Asah bapak rugi. Yang faham? Tiap-tiap tahun dengan ceramah maulud dah cerita pasal elok Nabi, Nabi sayang kita, kita sayang Nabi, amal sunnah Nabi. Kita pun iyalah mau sampai ke lantai nganggu. Balik rumah macam tu ada. Tetap nama rugi. Asah rugi. Kau tahu tak kau kena semayang? Tahu. Kenapa kau tak semayang? Tanya langsung dengan kau. Kau tahu tak semayang jemaah berapa kali ganda daripada semayang seorang? Tahu tak? Berapa kali ganda? Tahu. Tapi tetap tak ramai. Susah nak tengok jemaah subuh ramai seperti mana surau Al-Hidayah di Pangsapuri Cemara. Samianya ramai subuh. Semangat imam. Tu yang imam tadi mendayu-dayu baca sebab terharu ramai malam ni. Tiap-tiap malam dia terharu. Kan? Masa sanyak macam tak kan? Makna kata rugi. Tu sebab yang kita dengar cerita hari-hari. Orang yang paling gembira bila Nabi sampai balik ke Masjidil Haram, bila Nabi khabarkan kisah perjalanan Nabi malam tu, yang paling gembira tak lain tak bukan nama Abu Jahal dengan Abu Lahab. Hui, ni baik yang cerita ni. Kau lepak lu Muhammad. Ni tak adalah, ni ayat saya lah. Maknanya dia suruh Nabi, kau tunggu dulu, aku kumpulkan orang dulu di hadapan kaum Bani Ka'ab bin Lu'ay. Diperdengarkanlah kisah kau dongar cerita Muhammad ni, dongar betul-betul. Abu Jahal kata. Dia pun cerita. Cerita. Ramai dah mula confused. Macam mana satu malam boleh sampai? Jet naik ke langit pula tu. Semangat Ini bohong ni. Abu Jahal, sekarang kau percaya cakap Muhammad ni gila. Abu Jahal kata. Masa pada ketika itu dah adalah juga beberapa, ramai jugalah masa tu yang murtad keluar dari Islam. Tak percaya ada kisah Nabi. Kita hari ni percaya dengan tahap agama sudah lengkap. Tapi bayangkan kalau kita ni berada pada zaman Nabi, belum tentu lagi. Kan? Nipih benar iman kita salah. Kan? Jadi lepas pada itu, Abu Jahal tanya seorang-seorang, termasuklah Allah Ta'ala dah datangkan. Kebetulan dengan izin Allah ada seorang lelaki kat situ, satu-satunya manusia yang juga pernah sampai dekat Masjidil Aqsa. Siapa namanya? Uqail. Uqail ni dah pernah sampai. Cuba kau cerita macam mana macam mana rupanya Masjidil Aqsa itu. Nabi pun explain macam ni, kubah macam ni, dalam macam ni. Uqail kata, betul, sebijon, sama macam yang diceritakan oleh Nabi. Mula-mula Abu Jahal kata, tak ada, ni sihir ni. Tak ada dah. Muhammad ni dia pandai sebenarnya. Dia dah nampak dah apa. Dia pakai tukang tilik ni. Tak ada. Lalu ada juga Abu Jahal tanya, okey, Abu Bakar. Dia cuba nak bakar Abu Bakar. Faham dah istilah hendak sekarang kan? Dia punya, wahai Abu Bakar, kau percaya kau kisah Muhammad ni? Abu Bakar pun kata, lebih pada itu pun aku percaya. Nampak? Lebih pada itu pun aku percaya. Sebab dia bukan sebab bodek dah, sebab tu ketua dia, sebab tu Rasulullah. Kita kena percaya. Kita dah lantik pengusi surau tu nama Encik Harun bin Maiswan. Betul? Mana dah? Mana dah? Tak. Okay. Encik Harun dah cakap, kita buat ceramah hari Selasa malam Rabu. Ada yang bising? Mana ada orang? Hari kerja, nak mampu ramai orang. Percayalah cakap ketua. Faham? Komplain ni pandai. Datanglah.
Mana ada orang, kau fikir tak ada orang. Kau datang tak? Tu tanya. Datang. Janganlah. Mokak-mokak pasal orang berapa? Tak cakap orang sini dah. Orang sini okey ni, tempat lain ni. Bangsa Puri, belah-belah, Afrika. Sini okey. Kan? Ya, kadang-kadang kan, kau mampu petikai-petikai. Tak, pengajaran dia kan. Itulah dia. Jadi makna kata, dalam kisah tu, Sayyidina Abu Bakar kata, aku percaya. Lebih pada tu pun aku percaya. Dan Rasulullah cerita, payah kedudukan kita. Kalau kita ada kat zaman Nabi, payah nak percaya. Sahabat tanya, siapa jiran kita Rasulullah? Dulu Nabi kata, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu mana? Macam mana pula atas bawah tu? Rupa-rupa masa tu bila tanya dengan Rasulullah, siapa atas bawah, 40 atas, 40 bawah tu Rasulullah? Rasulullah senyum, kau ikut aja lah, Nabi kata. Dia orang dah Nabi kata ikut aja lah, percayalah. Walaupun sampai sudah dia orang tak dapat jawapan. Rupa-rupa zaman kita ni baru jumpa 40 atas, 40 bawah. Kat Pangsapuri cemara. Atas bawah tu wajib baik. Kalau tak boleh baik dengan jiran atas rumah kita, pindah. Yang duduk sini lah. Tapi hari ni bukan masalah rumah flat je. Rumah teres pun tak boleh baik dengan sebelah. Sebab kita keluar, dia boleh balik. Kita balik, dia keluar pula. Kadang-kadang kita balik, dia tak boleh balik. Lepas 10 tahun baru perasan, tak serempak pagi minggu tu dua-dua tak kerja. Baru dia perasan jiran yang Samsul debat. Kan? Contoh. Jadi makna kata sekarang ni payah juga rumah teres. Dia bukan sebab 40 atas 40 bawah, bukan sebab kiri kanan. Kita ni macam mana nak menghadirkan diri kita pada masyarakat? Paling senang datang surau, habis itu. Nak tunggu kat rumah nak baik. Kadang payah. Dinding kongsi, tak dengar gaduh masalah. Tu yang orang nak tanya, pahalan tadi. Pumpam-pumpam, bum-bum-bum-bum pahal. Kan semalam kau masak lemak celiapi dan orang tu kau numbuk lada malam. Sikit pun tak mulu tu. Kan? Kan jadi makna kata nak ambil tu apa? Pergi surau senang. Tapi rupa-rupa nak tunjukkan apa? Mesej pada itu makna. Dulu Nabi cakap kau ikut ajalah. Botol Islam ni. Bila Nabi sebut tu, Nabi dah nampak dah semua. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, ini belum start ni tau. Berjalan pun belum start ni tau. Lambat habis ceramah belum. Nabi akan nampak dah apa yang nak berlaku. Tu dah lebih kan. Jadi kita mulakan mukadimah Isra Mi'raj perjalanan tu. Sebab saya lancarkan kempen. Sedang elok tajuk tu mati tu pasti. Surau ni dah boleh buat dah stiker. Stiker apa tau? I am 4A. Boleh buat I am 4A, ingat mati for Allah.